الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita baru nak try kat surau kita ni. Ni tempat meja ni pun tak ada Itu ada orang Singapura kata bagi meja. Lepas tu hak dia buat tak jadi kot. Kawan tu tak jadi buat. Saya dah pergi tempah dah meja ni, tapi dia kata kapal tak sampai. Katanya dah berapa hari siap, tak siap-siap. Tapi tak apalah. Kita kuliah di sini ni, sebelum tu lah saya nak cadang kuliah-kuliah yang saya akan tajuk-tajuk yang tinggi sikit. Bukan tinggi banyak, tinggi sikit. Supaya ada beza sikit dengan tajuk-tajuk di masjid tu lah. Dan jadi agak macam akademik sikit, tapi insya-Allah saya akan jadikan dia mudahlah untuk dipahami. Jadi kalau yang datang mengaji di sini ni, dia kata apa tinggi ingat ni, mengaji Masjid Alwi senang. Tak apalah. Kita habaq dah sini. Kalau tinggi senang sangat, tempat ni tak cukup. Dorang dah. Jadi kita bincang beberapa tajuk yang mungkin boleh kita manfaatkan bersama insya-Allah, dan kita akan tengok. Nampak tak? Surau ni aircon ada. Kena tutup dia punya pintu. Malam ni saya akan bincangkan satu tajuk yang mungkin penting untuk kita faham bersama, terutama kita di Perlis ni dan juga rakyat Malaysia yang sekarang ni saya lihat alhamdulillah perkembangan ilmiah tu bagus. Ada perdebatan ilmiah tentang isu-isu yang ilmiah, macam debat siapa pun ni? Ustaz Fawaz, Dr. Ruzaimi dan siapa seorang lagi nama? Siapa saya tak ingat nama. Tapi yang pentingnya adalah. Tapi nak semua pihak tu cuba berbahas secara ilmiah, dan kita juga akan cuba sentiasa tingkatkan sudut-sudut perbahasan ilmiah. Malam ni saya akan bincangkan tentang nas dan maslahah. Nas ni macam kita tahulah nas. Nas ni ada nas. Bila kita kata ada nas apa? Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan hadis semua maksudnya kita tahu. Kita ikut Quran dan hadis. Ni orang Malaysia, orang Melayu dan orang bukan Melayu yang Muslim pun mereka tahu Al-Quran dan hadis. Tetapi ada ketika kita lihat ada nas-nas itu macam tidak begitu serasi dengan maslahah tertentu. Maslahah ni apa? Kita panggil ada maslahat. Orang Melayu maslahat satu, muslihat satu. Muslihat apa? Ni ada muslihat ni. Muslihat ni nak macam tipu kan. Tapi mungkin kata asasnya, itu bahasa Melayu lah. Kata asasnya maslahah, yang ni ada kepentingan. Maslahah tu daripada salah, daripada kebaikan. Ada kebaikan yang nak dicapai. Jadi kadang-kala ada nas tertentu. Saya nak bagi contoh, bagi mudah dulu. Had umum. Nas kata tak boleh bunuh orang. Hak ni semua orang tahu. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa billati. Jangan kamu bunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, melainkan illa bil haq, melainkan dengan cara yang betul. Jadi kamu tiba-tiba kita pasukan tentera di dalam suatu peperangan menghadapi suatu keadaan di mana musuh telah menawan satu tempat yang penting. Misalnya dia tawan kubu tentera sendiri, ataupun dia tawan pusat air empangan
Dan dia bawa bersama dengan dia tawanan di kalangan orang Islam juga. Jika kita serang mereka, mati orang Islam. Kalau tembak dia apa? Dia panggil tatarrus. Tatarrus ni dalam bab dia panggil, dia letakkan sebagai perisai. Perisai, benteng tu orang Islam. Kalau tembak, kena orang Islam. Tapi kalau tak tembak, mereka menguasai satu tempat yang pada zan yang ghalib, dia panggil, pada sangkaan yang besar, satu kemusnahan besar orang Islam ataupun negara akan berlaku jika kita tak musnahkan musuh yang ada di situ. Tapi kalau kita musnahkan musuh di situ, akan matilah pula jiwa-jiwa yang telah diharamkan oleh Allah untuk kita membunuhnya. Maka dalam hal yang demikian, nampak macam satu ada nas tak bagi, tapi ada satu kemaslahatan. Kemaslahatan ni apa? Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa. Orang ni kata Al-Imam Al-Ghazali ni kalau sebut orang Melayu dia teringat Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin tu kitab Imam Ghazali lah, baguslah. Kitab yang dia ihya, menghidupkan Ulumuddin, ilmu-ilmu agama, kan? Tapi Al-Ghazali sebelum terkenal sebagai sufi, ia terkenal sebagai seorang faqih. Jadi kitab yang penting, kitab usul Al-Imam Al-Ghazali iaitu Al-Mustasfa. Jadi bila baca Mustasfa baru orang nampak kehebatan Al-Imam Al-Ghazali dan pemikiran fiqh dia. Al-Ghazali rahimahullah kata, maslahah ni hal ini, iaitu jalbul manfa'ah wa daf'ul madarrah. Maslahah ni nak mengambil yang manfaat dan nak mengelakkan mudarat. Itu maslahah. Apa saja yang membawa manfaat dan mengelakkan mudarat, di situ maslahah. Dan perkara itu ada pada usul yang 5. Dia panggil al-usulul khamsah. Usul yang 5. Nak jaga 5 perkara. Apa dah 5 tu? Hak dia pada sebut itu ni kita pertama apa dah? Jaga agama. Yang kedua, nyawa. Yang ketiga, akal. Lagi apa? Nasab. Lagi harta. Kemudian Al-Qarafi tambah. Al-Qarafi daripada mazhab Al-Malik menyatakan iaitu menjaga maruah. Sekarang ni ada lagi lah tokoh-tokoh yang tambah, tapi sebenarnya dia tak lari daripada yang 5 yang asas itu sebenarnya. Jadi bila bertembung dua keadaan, nas kata satu perkara, maslahah menunjukkan perkara yang lain. Nas kata jangan bunuh, tapi maslahah kata kalau tak bunuh, yang akan menyebabkan, bukan nak bunuh mereka, kalau tak serang akan menyebabkan mudarat lebih besar. Sekarang ni macam mana? Nak mendahulukan nas atau nak mendahulukan maslahah? Nas kan maslahah? Kita kata Quran dan Sunnah. Nas kan maslahah? Di sini berlaku perbincangan. Macam mana nak tengok maslahah tu yang sehingga kita kata maslahah itu mengkhususkan nas. Maksud maslahah tu pun sebenarnya nas juga. Tetapi dia ruh kepada nas. Dia panggil takhsisun nasi bil maslahah. Mengkhususkan nas dengan maslahah. Maksud nas tu ada, tapi kita potong sikit. Satu bab ni dia tak boleh masuk bawah tajuk tu. Disebabkan kerana ada maslahah yang penting. Jadi di sini ulama-ulama berlaku perbincangan ke mana kita akan lihat apabila berlaku pertembungan. Biasanya secara umumnya di dalam urusan ibadat tak timbul. Semayang maghrib 3 rakaat, tak ada apa. Kau follow je 3 rakaat. Bila timbul masalah ke nas, antara masalah dan nas ni bila dia panggil qismul adat, bahagian adat, bahagian apa? Bahagian muamalat, tentang zakat. Nah ni Al-Fadhil Ustaz Nazim ada, kan? Tentang jual beli, tentang kehidupan. Hal-hal ni kadang-kadang bertembung
di antara apa yang dinaskan oleh Nabi SAW atau dalam Quran dengan realiti yang tertentu yang berlaku di dalam masyarakat. Saya bagi faham dulu beberapa perkara, contoh yang lain sebelum saya nak pergi kepada perbahasan. Buat satu contoh. Apa hukum lelaki memakai sutra? Haram. Pasal apa? Nabi kata dalam hadis Bukhari, man labisal harira fid dunya lam yalbishu fil akhirah. Siapa yang pakai harir kan di dunia tak pakai di akhirat. Kalau tak pakai di akhirat tak masuk syurga. Pasal pakaian ahli syurga daripada harir. Tetapi Anas bin Malik meriwayatkan bahawasanya rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Zubair bin Awam wa Abdurrahman bin Auf. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kelonggaran kepada Az-Zubair bin Awam dan Abdurrahman bin Auf fi labsil harir, di dalam untuk memakai harir, lihikkah kana bihima, lihikkah kanat bihima, disebabkan penyakit gatal kulit. Dia macam korap tu yang ada pada mereka berdua. Nabi kata tak boleh pakai. Tapi untuk dua orang ni Nabi bagi kelonggaran. Sebab apa? Sebab ada penyakit. Di sini ada keperbincangan. Tak apalah, hak ni ada nas. Tapi Nabi sendiri pernah buat satu kaedah umum. Dan kaedah itu tiba-tiba ada pengecualian. Sebab apa? Sebab kawan ni ada penyakit. Nas kata tak boleh pakai. Tiba-tiba dua orang boleh. Pasal apa dua orang tu boleh? Lihikkah, kena ada penyakit. Yang ni dia panggil takhsis, mengkhususkan dua orang ni lain daripada yang ramai. Kalau ada orang kena penyakit macam tu juga, bolehlah benda yang sama untuk dilakukan. Saya buat contoh yang lain. Sayyidina Umar banyak, kes Sayyidina Umar banyak, tapi saya nak buat contoh-contoh pasal masa tak banyak, saya nak buat contoh. Nabi SAW, pada zaman Nabi umpamanya, saya buat hadis dulu yang selalu kita baca. Nabi tak bunuh siapa? Nabi tak bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Walaupun dia patut kena bunuh tak? Patut. Khianat, treason, patut kena bunuh. Khianat negara. Tapi Nabi tak bunuh. Walaupun Sayyidina Umar minta nak bunuh dia. Banyak sangat pengkhianatan dia pada negara dan pada masyarakat. Nabi tak bunuh dia. Alasan Nabi kata apa? La yaqulan nas anna Muhammada yaqtulu ashabah. Sampai jangan orang kata Muhammad bunuh kawan-kawan dia. Sebab Nabi tak mau dapat satu gambaran yang buruk tentang Islam. Kerana itu akan memberikan kesan yang negatif kepada masyarakat Islam. Walaupun ada pada umumnya dia patut kena hukum. Saya buat contoh lain. Sahabat pula. Nabi SAW, pada zaman Nabi, orang Arab ni naik apa? Unta. Orang Arab ni unta. Okey, unta. Dulu ramai juga orang korban unta, tahun ni tak ada. Perlis ni dia tak main unta. Unta pada zaman Nabi, kita bayang zaman Nabi, zaman Nabi. Unta pada zaman Nabi SAW. Ada dia panggil dhalatul ibil. Unta-unta yang mana sesat ni. Pi merata tak tahu kan. Jadi sahabat tanya Rasulullah, unta-unta hilang ni nak macam mana? Nabi marah. Macam kawan tanya tu macam nak tangkap unta tu kan. Kan? Nabi kata malaka walaha ma'ha siqa'uha wa hidha'uha ta'kulu syajar wa tashrabul ma' da'ha hatta yajidaha rabbuha. Nabi kata apa kita engkau dengan unta?
Dan sebagian riwayat ihmarra wajhu, merah muka Nabi. Nabi mungkin Nabi tengok kawan duk tanya tu semacam gitu kan. Han kalau apa dengan unta tu, Nabi kata. Dia ada minuman dia ada kaki dia makan pokok, dia minum air, biarkan dia sehingga tuan dia jumpa dia. Tapi pada zaman Osman bin Affan, Osman tangkap unta yang hilang. Dia tangkap unta, ikut-ikut Nabi tak mau, Nabi tak bagi tu. Dia tangkap, dia kurung unta tu. Dia tunggu tuan dia menuntut. Kalau tak tuntut, menurut riwayat dia kata tak tuntut, dia jual, dia simpan duit tu. Macam mana Osman buat satu benda yang tak sama dengan Nabi SAW? Alasan Sayyidina Osman ialah kerana orang pada zaman Nabi tak sama dah pada zaman dia. Pada zaman Nabi, Nabi kita jangan duk kucai, tak kucai. Tapi kalau zaman dia tengok kuih duk ramai, unta tu pakai hilang dah. Kan? Jadi dia ambil, dia simpan unta tu. Kerana suasana telah berbeza. Suasana telah berbeza. Bila suasana telah berbeza, dia memerlukan pendekatan yang berbeza. Nas ada, tetapi maslahah semasa, keperluan, kepentingan semasa menuntut perkara yang berbeza. Kes yang lain yang selalu saya sebut ialah tentang tas'ir, dia panggil. Tas'ir apa dia? Pricing control. Penetapan harga barang. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan, Nabi SAW, orang beritahu barang naik turun kan, suruh Nabi SAW tetapkan harga barang sebagai pemerintah kan, fit the price, bagi dia tetap harga barang. Nabi kata innallaha huwal musa'ir al-qabid al-basit ar-raziq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menetapkan harga barang, yang mengangkat, yang meluaskan, yang memberikan rezeki. Wa inni arju an alqallah wa laisa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin fi malin aw damin aw kama qala. Aku harap aku dah jumpa Allah, tak ada siapa di kalangan kamu yang tuntut kepada aku satu kezaliman pada harta ataupun pada darah. Nabi tak mau tetapkan harga barang. Jadi asalnya dalam polisi Islamnya, asalnya tidak menetapkan harga barang. Ini yang mazhab free market. Ini di dalam ekonomi ni dia ada mazhab free market. Free market ni yang kena tanya Wan Siful Wan Jan. Dia itulah mazhab kan. Dia competition yang terbuka untuk semua dalam bidang ekonomi. Jadi Nabi kata tak mau tetapkan harga barang. Tapi kita tengok kerajaan sekarang tetapkan harga barang. Di kalangan tabi'in, mereka hatta kemudian ulama-ulama selepas itu, sehinggalah tokoh, nanti saya akan cerita perkembangan tokoh-tokoh ilmuwan dalam masalah masalah ni. Ibnu Taimiyah pun menegaskan harga barang boleh ditetapkan. Ni Nabi tak bagi. Sebab dia kata peniaga pada zaman Nabi tak serupa dengan zaman lah. Peniaga zaman Nabi tak tetap barang, barang itu akan naik dan turun dengan sendirinya. Peniaga zaman ni kalau pemerintah tak tetapkan harga barang, depa nanti pakat main harga. Depa letak harga gula gila-gila. Umpamanya, harga ayam letak, harga depa pakat letak harga daging. Pemerintah letakkan ayam tak boleh lebih daripada harga ni. Ikut hadis tak boleh. Kenapa perintah? Kerana tasarruful imam, tindakan imam ialah berdasarkan kepada maslahah kepentingan rakyat. Walaupun hadis sahih, tetapi maslahah menyatakan kalau kita tak tetap,
Dulu kalau tak tetapkan harga barang, Nabi tak tetapkan harga barang kerana tak mau menginayai peniaga. Dia ambil harga tu, dia nak jual macam mana, dan memang dia ambil harga tu. Tapi zaman bila berkembang, kalau harga barang tak ditetapkan, memang mungkin peniaga tak diinaya, peniaga untung, tapi siapa yang terinaya? Rakyat. Jadi pemerintah boleh menetapkan harga barang. Yang inilah yang dibincangkan antara nas dan maslahah. Mengelakkan rakyat ditipu itu, ada nas tak? Ada tak nas? Ada nas. Tapi dia tak ada lah nas secara khusus yang kata jangan biar rakyat ditipu berkaitan dengan harga barang. Dia tak ada. Tapi dia ada umum. Dia ada umum. Maka ulama-ulama bahaskan masalah ni. Setelah faham tak setakat saya cerita ni? Boleh? Kan susah ke? Tak susah. Saya ni walaupun tak apa pandai, tapi pandai cerita. Bila cerita tu biasanya alhamdulillah tu orang faham lah juga. Kalau orang balik kata kuliah saya tak boleh faham, saya demam seminggu. Okey. Jadi maslahah ni faham sikit. Lagi saya akan buat contoh-contoh lain. Dia kalau ceramah kat orang kampung dia kena contoh banyak. Kat universiti ni kena teori tu banyak. Lepas tu baru main contoh supaya dia periksa dulu jadi payah sikit. Okey. Maslahah ni ada apa jenis? Satu di sudut kekuatan dia ada maslahah yang dia panggil qat'iyah. Maslahah yang confirm maslahah. Zakat tentu dah maslahah. Haram arak tentu dah maslahah. Pasal apa? Ada dalam Quran, ada dalam hadis. Ada maslahah yang mana zanniyah. Zanniyah ni maksud apa? Sangkaan kita. Dalil tak ada secara jelas, tapi sangkaan kita yang banyak macam itulah. Macam cerita Sayyidina Osman tadi, sangkaan dia yang banyak kalau unta ni kita tak tahan, hilang. Dalil ada tak? Tak ada. Tapi kemungkinan juga ada tak hilang. Mungkin tak? Mungkin juga ada seekor dua tak hilang. Tapi dalam 10 ekor yang unta hilang, unta tak ada tuan tu, yang unta yang terlepas tu, 10 ekor yang terlepas, mungkin 9 hilang kot. Jadi Al-Imam Syatibi rahimahullah, dia kata perkara-perkara zanni di dalam abwabul amaliyat, dalam perkara-perkara yang amalan ni, fiqh ni, dia kata tajri majral ilm, dia berada pada sukatan ilmu. Walaupun dia tak confirm, tapi kita boleh pakai dah. Maksudnya apa? Hang confirm ke unta tu orang nak curi? Dia kata aku taklah confirm, tapi kemungkinan besar kena di atas keyakinan. Dia panggil zon yang ghalib. Kemungkinan yang besar ni fatwa boleh dikeluarkan. Kalau ada orang kata tu ada satu kes tak jadi, kes satu tu tak boleh, dia kena kes yang banyak. Faham tak? Maslahah ni dia ada 3 pula dari sudut kesahihan, nak penerimaan dia. Satu maslahah ni yang lain tak tulis, dia semua ingat. Dia panggil al-maslahah al-mu'tabarah, maslahah yang muktabar. Apa muktabar? Tak payah bincang lah, memang Quran iktiraf, sunnah Nabi iktiraf. Contoh apa? Tak boleh minum arak, muktabar. Wajib bayar zakat, muktabar. Apa lagi? Maslahah yang mulghah, dia panggil. Maslahah yang terbatai, tak pakai. Contoh apa? Orang kata, kita kalau neri sejuk, minum arak bagus, panas badan. Maslahah tak? Ada juga kepentingan dia, tapi terbatal. Sebab apa? Nas membatalkannya. Riba bagus, riba duit jadi banyak, batal. Sebab apa?
Nas batal. Ada orang daripada miskin main judi jadi kaya. Dia tahu tu ada masalah, batal. Sebab apa? Nas. Ni pandai tuan-tuan semua, ahli usul. Satu lagi yang yang ulama jadi duk bincang panjang ni, dia panggil al-maslahatu al-mursalah. Sebahagian dia panggil al-munasib al-mursal. Itu nama dia juga. Dia banyak ulama-ulama, tapi yang terkenalnya dia panggil al-masalihatul mursalah lah. Al-maslahatul mursalah. Masalah yang mursalah. Mursalah dia apa? Yang nas tak ada kata sokong dia. Nas pun tak bangkang masalah tu. Nak cari nas sokong pun tak ada. Nak cari nas yang kata tak boleh pun tak ada. Tetapi masalah tu nampaknya mempunyai manfaat. Terbukti. Apa dalil dia? Dalil tak ada. Dalil sebiji-sebiji berkaitan tak ada. Dalil umum ada. Yang ni ulama bincang. Perbincangan yang panjang di kalangan mereka. Nanti saya akan buat contoh lah, kan? Saya buat contoh. Bunuh orang. Baru ni ada cerita apa? Ada satu budak yang di kolej tentera tu kan. Siapa bunuh dia? Ramai bunuh kan? Ramai kan? 6 orang kan? Seorang kot yang terlepas apa? Tapi saya tengok baca berita terkejam betul budak-budak. Dia apa bubuh dia dengan serika dia hidup tu. Bomoh. Bomoh mana? Patutnya mau kejam bomoh tu. Itu masalah dah. Okey. Seorang kalau bunuh satu orang, hukuman dia apa? Bunuh. Yang ni nyawa dia balas dengan nyawa, satu nyawa balik satu nyawa. Tapi kalau 10 orang bunuh seorang, nak bunuh balik 10 orang ke? Nak bunuh balik 10 orang ke? Yang mati seorang ya? Sekejap, lagi kita sembang. Okey. Yang mati seorang. Yang bunuh 10 orang. Macam mana? Satu nyawa dibayar satu nyawa. Ni satu nyawa nak dibayar dengan 10 nyawa. Macam mana tu? Hak last sekali. Tak, kalau kita tahu siapa dia yang menyebabkan dia mati, senang cerita. Sekarang ni semua tu menyebabkan dia mati. Lah katalah, dia kata kalau bunuh ramai-ramai terlepas daripada hukuman mati. Jadi orang pun ambil satu orang, kita tikam serentak, semua tak kena hukuman mati. Jadi itu akan menyebabkan satu mudarat tak? Orang berani melakukan jenayah. Maka sebab itulah mazhab Imam Ahmad dan qaul ramai di kalangan ulama juga, hatta dalam Umar bin Khattab, hang 10 ke, hang satu kabilah hang bunuh, hampa sabit hampa bunuh ramai, bunuh semua. Tapi kalau ikut nas, satu lawan satu. Pasal bunuh semua, daf'ul madarrah, iaitu menolak mudarat yang nak mai. Kerana kalau tak buat demikian, banyak nyawa akan melayang. Nampaklah kepentingan memahami masalah tu. Artinya orang bukan boleh pergi baca nas terus jadi ulama. Betul tak? Jadi bagi kawasan yang grey area, yang nas tak ada ni, nak kata bagus ke tak bagus ke, nas tak ada lah masalah ni.
Bab ini ulama-ulama jadi panjang perbincangan mereka. Mazhab Malik mempeloporinya dengan terkenal dengan masalah depan tali al-maslahah al-mursalah. Maslahah mursalah tu yang disebut al-istidlalul mursal. Dalam Imam Ghazali dia panggil al-istislah, al-munasib. Berbagai-bagai lagi istilah, tapi dia maksud hal tu, iaitu bab maslahah, iaitu maslahah tadi apa dia? Mendapatkan manfaat, menolak mudarat. Yang dalil sokong pun tak ada, dalil lawan pun tak ada. Tapi maslahah itu mempunyai kesesuaiannya dengan sifat Islam tu. Dalam mazhab Syafi'i dia agak skeptikal, dia takut kalau guna benda ni nanti orang akan habis nas-nas ni, pakai masalah. Jadi dia kata apa tahu habis dia. Jadi ulama-ulama bincang, ramai di kalangan mereka yang awal tu macam, betul ke Imam Malik ni nak fatwa macam ni? Menyebabkan ulama-ulama mazhab Malik terpaksa bangkit bela, termasuk Al-Imam Syatibi. Al-Imam Syatibi dalam kitab ada Al-I'tisam. Al-I'tisam. Bela. Dia kata masalah. Dan banyaklah bukti-bukti ulama-ulama keluarkan. Kita bulan puasa semayang tarawih. Siapa mula semayang tarawih? Nabi SAW. Pasal apa Nabi tak salat? Nabi takut wajib. Sedangkan bila Nabi buat tu, artinya benda tu syarak lah, disunatkan lah. Pasal apa Nabi tinggalkan? Kerana Nabi nampak masalah yang lain. Kalau jadi wajib, yang ni akan, atau umat anggap wajib, yang ni akan di luar daripada, ataupun bukan umat tak mampu, nanti akan ada kaki punting yang banyak dan mereka berdosa. Mereka berdosa. Jadi ambil semangat itu untuk melihat perkara-perkara yang berlaku yang kemudian. Saya buat beberapa contoh lagi. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah dia panggil al-istihsan. Tuan-tuan ingat ke istilah-istilah ni? Kira malam macam ni tuan-tuan kena ni pergi kemas sikit. Ataupun bawa buku nota sikit. Saya buat apa contoh? Apa yang para ulama bahagikan? Contoh. Ada siapa keturunan Nabi sini? Okey. Bani Hashim, mereka tak boleh dapat apa? Tak boleh ambil apa? Zakat. Nabi kata inna hadhihi sadaqah innama hiya min awsaqin nas. Sedekah ni daripada zakat ni daripada awsaq ni buangan benda-benda debu-debu harta manusia. La tahillu li Muhammad wa ali Muhammad. Tak halal zakat ni untuk Muhammad dan kaum keluarga Muhammad. Artinya siapa yang kaum keluarga Nabi tu, dia tak boleh dapat zakat. Macam mana? Nabi kita tak dapat. So di kalangan ulama kata kalau dia bani keluarga Nabi tak dapat lah. Hadis riwayat Imam Muslim. Cuma dalam mazhab Hanafi dia bahas sikit masalah ni. Dia kata hadis tu memang dipakailah pada zaman yang kaum keluarga Nabi itu mendapat bahagian daripada harta rampasan perang. Tapi pada zaman yang mana tak ada apa peruntukan dah. Kalau Bani Hashim tu pun miskin, fakir. Orang lain mau pakai dapat bantuan, dia miskin tak dapat. Hang tak boleh kata hang keluarga Nabi, hang miskin dulu seorang-seorang. Jadi mereka berpendapat hadis ni kalau kembali balik sistem macam zaman Nabi, ada peruntukan untuk Nabi kan, untuk Rasul,
lillahi wa rasul, untuk Allah dan untuk Rasul peruntukan yang diberi itu daripada harta rampasan perang, khumus dan seumpamanya, tak apa. Sekarang bila tak ada, dahlah miskin, orang lain semua dapat, keluarga Nabi tak boleh dapat bantuan, dia pula jadi miskin, tak orang tak tolong. Tak patut. Maka di kalangan para ulama menyatakan kemaslahatan semasa mengkhususkan zaman ini, kalau tak kembali pada macam zaman Nabi, maka atau kembali ada sistem macam dulu, Bani Hashim boleh dapat. Ini pandangan mereka. Kalau kita dengar ada orang bagi pendapat, kenapa dia kata macam tu sedangkan ada dalil? Ni dia pun ulama tak jumpa dalil ke? Dah, dia jumpa. Kadang-kadang mereka berbeza, bukan mereka menolak dalil, mereka mengkhususkan dalil disebabkan kerana keadaan yang berbeza. Tuan-tuan faham ke ni? Boleh faham tak? Saya tak mau laju kan? Ni kira mengaji payah sikit lah. Tapi okey, saya buat contoh lain ni. Dia kena banyak contoh. Pun contoh tu boleh mengaji fiqh sekali kan? Dia panggil satu lagi, dia panggil aqdul istisna. Apa dia aqdul istisna? Contoh mudah lah. Kita ni, kita boleh tak jual barang yang tak ada? Barang tak ada, kita jual, boleh tak? Benda tak wujud kita jual. Tak boleh. Benda tu tak ada, kita jual, dia tak boleh. Bai'ul ma'dum, jual benda yang tak wujud, tak boleh dalam syarak. Saya nak buat contoh. Ada tak benda yang tak wujud orang jual? Ada. Kita pergi beli baju, kita pergi tempah baju, baju tu tak wujud lagi, betul tak? Baju hak saiz kita tu, hak kita pergi buat tu, baju tu tak wujud, duit kita bayar, betul tak? Kita pergi tempah apa lagi? Kita pergi bayar duit, nah bayar 10,000 buat rumah tak wujud lagi. Kuih raya. Tempah kek kan, kek tak wujud lagi. Macam mana kita telah beli benda tak wujud dan macam mana dia telah jual benda yang tidak wujud? Boleh tak? Asal kaedahnya boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Pasal buat tak boleh. Kita jual benda yang kita tak miliki lagi pun tak boleh. Ikan dia ayak nampak ikan besar. Nampak? Ikan tu aku punya. Oh, main duit, aku jual kat hang. Tak boleh, kita kena pergi tangkap dulu. Sekali kalau ikan dia lepas, nak buat macam mana? Banyak duit lah. Kan? Melainkan kita confirm boleh ambil. Jadi kita, bila kita tempah, dua benda. Pertama, kita tempah bayaran kita tu kepada pekerjaan dia. Betul tak? Kerja dia nak buat tu. Kedua, bayaran itu kepada material dia, bahan yang dia gunakan. Betul tak? Kita tempah baju kan? Mungkin juga kadang-kadang kain kita buat main. Itu tak apalah. Itu barang kita suruh dia buat. Kita pergi kedai, baju kedai dia, kain kedai dia, kerja dia. So dua benda kita bayar kedai, kita bayar kain dengan kita bayar upah kerja. Benda tak wujud lagi, kita dah bayar dah. Boleh tu tak? Membeli benda yang tak wujud? Pasal kita nampak apa benda tak ada lagi. Kadang-kadang dia tunjuk ni buku je, kata long lah, makcik nak baju warna apa? Boleh tak? Ini semua dia berada di bawah bab maslahah, bab istihsan. Kerana mereka meninggalkan qiyas yang biasa, memakai perkara yang aufaq linnas, seperti mana kata As-Sarakhsi, dia memakai perkara yang lebih mudah untuk manusia. Kerana kalau kita tak bolehkan benda tu, semua orang tak boleh buat baju, semua orang tak boleh nak tempah kek. Dia ada dua, satu bai'us salam. Bai'us salam ni kita benda tu macam ni, kita tak tempah benda tu, mungkin dah wujud dah, tapi kita kata ni, dia kata aku hendak buat jual apa? Dia kata
Akulah duk jual, katalah apa benda yang jual barang-barang. Handphone. Aku jual handphone lah. Oh, elok-elok handphone mai dah. Murah-murah daripada Cina. Saya katakanlah kan. Berapa? Aku jual 500 tu. Betul ni. Dia tunjuk, tengok aku pakai. Kita pun bagi duit dah. Noh, 1,500. Orang main 3. Orang dia dah bulan 2 bulan lagi. Tak apa. Bayar siap dah. Boleh tak? Ha? Boleh tak? Ha? Kita bayar lah. Ha? Lah nanti dia orang main lah. Boleh. Ni orang jual emas macam tu juga. Emas lagi berat hukum dia. Tapi tak apa. Kita kata kawan ni, dia kata jual apa? Aku kata esok nak pergi belah Pahang kan? Nak pergi mana? Allah, nak pergi beli durian ni. Boleh kat aku sekali boleh tak? Boleh kan, nak berapa? Beli kat aku bang 20 kilo. Dia kata lah sekilo, kata lah sana murah lah, katakanlah sekilo elok-elok, sekilo RM10 lah. Anda nak berapa? 20 kilo. Ramai duit. Kita bayar kat dia RM200. Barang tak ada dia nak pergi esok. Petang bawa balik. Boleh tak? Boleh tak? Tadi kita tak boleh. Kalau bagi saya tak yakin. Oleh kerana fuqaha dulu Arab, dia buat contoh, beli kurma. Bagi kau duit, tahun depan nak main kurma. Ni, tahun depan, bulan puasa, hang kurma hang duk main tu, aku nak. Boleh kata hang kena bagi aku berapa kurma tu? Yang tu sekilo RM20. Nah, aku bagi duit siap-siap. Tahun depan hang jangan lupa aku punya. Boleh tak? Boleh tak? Yang tu dia panggil bai'us salam ataupun bai'us salaf, dia dua-dua. Salam maksudnya kita bagi dulu barang mai kemudian. Dia keluar daripada kaedah jual beli tu. Tetapi dibolehkan. Sebab tu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Apabila kamu berhutang dengan satu hutang pada tempoh tertentu, kamu tulis dia. Ibnu Abbas kata itu berkaitan dengan bai'us salam. Bai'us salam yang tadi. Di dalam mazhab Syafi'i, dia samakan bai'us salam dengan istisna hak tempur tadi. Tapi dalam mazhab Hanafi, dia bezakan. Dia kata hak tempur tadi lain. Hak tempur tadi tak wujud lagi. Hak ni benda tu mungkin wujud dah. Yang ni tak wujud lagi. Dia suruh kita pergi wujudkan. Kan? Dia suruh kita. Kek tak ada lagi, kek tak ada. Yang ada tepung je. Kan? Dia kata, ni aku nak buat kek ni hari jadi ni. Yang tolong buat sebiji kek kat anak aku. Bagus punya kek. Kek tak ada lagi. Nak macam mana? Dia bagi ni sikit, korang manis buat sikit, dia apa? Kek tak ada lagi. Mau main duit lah. Bayar lah. Kalau ikut tadi tak boleh. Okey. Kenapa dibolehkan? Dibolehkan di atas asas tadi. Maslahah. Kalau tak dibolehkan, habis perniagaan-perniagaan tak boleh diwujudkan. Kerana orang yang berniaga bukan semua ada modal. Kalau kata hang kena pergi ambil dulu buat balik, dia tak boleh nak berniaga. Dia tak boleh. Insurans bab lain. Insurans bab, itu bab lain. Itu bab masalah jamin orang bila insurans dia bab lain. Insurans dia macam pertaruhan. Dia pertaruhan. Kalau hang accident, hang dapat duit. Hang tak accident, kalau macam hang kalah, aku dapat duit. Macam tu insurans. Kan? Itu cerita lain. Dia untung rugi di atas kejadian. Kan? Itu insurans tu sebab dia buat takaful dengan makna yang lain. Okey. Boleh faham ni ya? InsyaAllah dia tinggi sikit kan. Kita bahas tajuk-tajuk. Kalau tidak, hak mudah-mudah kita mengaji di masjid. Okey. Saya buat contoh lain. Nak bagi contoh lah banyak. Kadang contoh ni macam-macam mazhab.
Nabi SAW, baginda larang kita tak sama di kalangan anak-anak. Pemberian ni tak sama. Satu orang main bagi kat anak dia main saksi Nabi, dia berkata, ali kulli waladika nahalta mislahu, semua anak hang bagi banyak ni. Bukhari. Nabi dia kata la, Nabi berkata irji', bagi balik. Ambil, arji', ambil balik. Arji', ambil balik. Dan sebagai riwayat Nabi kata, aku tak menjadi saksi kepada apa? Kepada perkara yang tak adil. Jadi kalau kita bagi pada anak ni, semua kena sama je bagi. Sekarang pagi-pagi kita ada anak 5 orang. Darjah 1 seorang, darjah 3 seorang, darjah 5 seorang, sekolah menengah 2 orang, tingkatan 3 seorang, tingkatan 5 seorang. Pagi-pagi kita bagi duit. Tak sama. Apa hukum dia? Abang dapat RM5. Tak tahu berapa bagi kat anak-anak pergi sekolah? RM5 lah? RM10? 10 lah? Sekolah menengah berapa? Abang bagi RM5. Kemudian mai adik tu 3. Makanya sekolah rendah tu dia bagi RM3. Dia kata, abah, pasal apa abang RM5, saya RM3? Siapa nak abah? Boleh tak? Kita ada dua orang anak. Seorang mengaji luar negara, seorang mengaji dalam negara. Kita bagi bahagian ni, abang hang luar negara bagi dah peruntukan dia, hak duit tangan dia. Misalnya bagi kat dia ni 1,000. Hak dalam negara kita bagi 500. Tak sama tu. Nabi tak mau jadi saksi kepada ketidakadilan. Boleh tak sama? Sedangkan Nabi suruh sama di kalangan anak. Boleh tak? Boleh tak orang perempuan? Boleh tak? Pasal apa boleh? Keperluan tak sama. No, adik tanya bini, bagi kat bini tak sama. Ada hati. Ni anak 4, ni anak 2, boleh? Hak tu kita dah bagi kat anak-anak dah kan. Sekarang kat ni, hak besar dengan hak kecil. Mazhab Ahmad kata tak apa. Sebab berdasarkan kepada keperluan dia tak termasuk dalam larangan Nabi. Tapi kalau sama keperluan, dah sama dah tua-tua dah. Nah, abang hang ambil tanah 1 hektar, hang 1/2 hektar ya. Tak ada alasan pasal apa berbeza tu, tak ada. Kata hang jarang-jarang nak balik kampung, aku bagi 1/2. Tak boleh. tak adil dengan anak. Kan? Faham tak? Apa yang menyatakan boleh? Maslahah yang katakan boleh. Walaupun nas kata sama, tapi nas kata sama bukan menyanggahi nas. Kita faham nas tentu ada maksud dia. Nas tentu ada maksud dia. Okey. Apa lagi? Sebab tu satu lagi. Ulama-ulama luah masalah ni. Al-Imam Al-Baihaqi dia riwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi, Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam Musnad Syafi'i, dalam Al-Um juga disebut. Dia kata Abu Bakar dan Umar kana la yudhiyan, mereka karahatan an yarahuman nas, dia orang berdua tidak melakukan korban kerana bimbang manusia tengok mereka berdua dan menyangka dia wajib. Walaupun mereka buat korban, ada tahun mereka tak buat. Walaupun sepatutnya siapa yang kemampuan setiap tahun dia buat, maka dia tak buat. Sebahagian ulama-ulama mazhab Malik juga berpendapat itu punca Imam Malik tak mau puasa 6.
Bahkan Abu Yusuf di dalam mazhab Abu Hanifah, dia juga kata dia elokkan puasa 6 jika orang ramai dia nampak macam sampai wajib, sehingga mereka kata kami tak raya lagi, duk puasa dulu. Dia kata jadah tak puasa, sehingga orang melekatkan puasa itu dengan Ramadan dan seolah-olah menganggapnya wajib. Benda yang ada nas, ulama-ulama elokkan jika sampai orang anggap ada wajib. Benda yang tak ada nas, kita larang supaya orang anggap wajib. Termasuk apa? Tu hak berzikir kuat-kuat lepas sembahyang tu. Kalau tak boleh berzikir kuat, tak boleh jadi tu imam. Betul tak? Dia bukan tak boleh sembahyang zuhur, dia duduk teringat lagi lepas sembahyang nak baca kuat tu hak tak reti hak lepas sembahyang tu. Tu dia tak jadi, kan? Patut tak dia larang? Lebih patut. Hak mengaji usul fiqh tu, hak baca qawaid fiqhiyah, cuba hangpa semak balik para fuqaha punya tindakan. Itu tak ada nas. Lagi yang ada nas, mereka elokkan supaya orang tak menganggap sebagai wajib. Tak menganggap sebagai wajib. Dan ada banyaklah contoh-contoh. Sebab tu Sayyidina Umar, dia tak bagi kepada muallaf qulubuhum tu, al-muallafatu qulubuhum tu, zakat mereka pada zaman dia. Dia kata Nabi bagi yu'allifukuma wa kana Islam yauma idzin qalil, kata Umar. Nabi perdamaikan, jinakkan hati hangpa. Masa tu Islam lemah. Sekarang Islam kuat. Aku tak bagi kat hangpa. Sayyidina Umar kira dia, kan? Jadi dia tak bagi. Sehingga muallaf tu pada sisi Umar, zaman dia tak ada dah. Tapi ulama luahlah. Tapi itu ijtihad Umar. Sebab apa? Tidak ada lagi kepentingan maslahah di situ. Dan ini adalah satu tajuk yang besar, yang saya sajalah, ni muqaddimah lah. Besok tajuk minggu lain kalau ada masa saya bincang tajuk lain pula. Dia kena bawa buku nota, tulis, kan. Walaupun semuanya fuqaha yang dapat mengingati semua alasan dan dalil, tetapi di sini kira apa dah? Lewat lah. Kita semayang insya-Allah. Soal jawab pergi Masjid Alwi. Kita jumpa lagi pada bila-bila masa lapang insya-Allah. Boleh kau kat ni? Muat tak? Tak apa. Kat mana ada dengar heavy sikit, tak ada. InsyaAllah kita akan tajuk lain-lain. Saya akan daripada satu masa semasa. Okay. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.